Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Amira binti Zulkandari 04638. Hari ini saya akan membentangkan tajuk terapi keluarga strategik. Okey, untuk pengenalan, pendekatan terapi strategik adalah terapi yang ringkas dan berfokus untuk menyelesaikan masalah. Terapi strategik keluarga atau kadangkala dikenali dengan nama terapi penyelesaian masalah dikaitkan dengan J. Haley dan Chloe Malanes. Fokusnya adalah bekerja dengan keluarga untuk mendefinisikan masalah dan kemudiannya membantu keluarga untuk menyelesaikan masalah. Ahli terapi mestilah bersifat aktif dan interventif. Untuk matlamat terapi keluarga strategik adalah untuk membantu klien melalui krisis ke peringkat seterusnya dalam kitaran kehidupan keluarga. Menurut Haley, 1976 menjelaskan peringkat ini dikenali sebagai sejenis tingkah laku yang merupakan sebahagian daripada satu tindakan di antara beberapa orang. Untuk pendekatan ini menekankan pertama, mengenal pasti masalah yang dibentangkan dalam terapi. Yang kedua, mencipta satu masalah yang diaplikasikan kepada satu diagnosis atau dengan mencirikan seseorang individu atau sebuah keluarga dengan cara tertentu. Untuk tahap, dia ada 4 tahap. Tahap pertama iaitu lebih dikenali dengan tahap sosial atau tahap membina hubungan. Tujuan tahap ini adalah untuk membina hubungan kukuh, untuk mewujudkan kerjasama. Jadi 4 tugasan kaunselor. Yang pertama, mewujudkan suasana yang menggalakkan interaksi. Yang kedua, menentukan matlamat awal kaunseling. Yang ketiga, menstruktur hubungan, iaitu memberi kefahaman yang jelas tentang proses kaunseling dan memberi penjelasan tentang peranan klien dan kaunselor. Yang keempat, membina kepercayaan. Untuk tahap ini, peranan kaunselor ialah menolong ahli-ahli keluarga berada dalam keadaan selesa. Kaunselor juga mestilah berbual-bual kecil dengan semua ahli keluarga selepas berkenalan. Di samping itu, kaunselor hendaklah memerhatikan bagaimana setiap ahli keluarga bertingkah laku dan berinteraksi antara satu sama lain. Untuk tahap kedua iaitu tahap masalah atau penerokaan. Tahap masalah, kaunselor memproses soalan kepada klien untuk memahami, menganalisis, meneroka masalah sebenar. Dan tahap interaksi, ahli diminta untuk membincangkan masalah mereka. Kaunselor juga mestilah mengenal pasti kekuatan dalaman yang ada pada klien. Oleh itu, ahli terapi mestilah memastikan semua ahli keluarga hadir atau terlibat dalam sesi kaunseling keluarga. Ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan atau perspektif semua ahli keluarga mengenai isu atau permasalahan yang dihadapi keluarga. Ibu biasanya mengeluarkan masalah. Keadaan ini dilakukan dengan memberi peluang kepada bapa serta menggalakkan penglibatannya. Kaunselor mendengar dengan teliti penerangan serta masalah yang diutarakan setiap ahli keluarga. Bagaimana setiap ahli keluarga menjelaskan penglibatan mereka dalam menangani masalah yang dihadapi juga berlaku pada peringkat ini. Kakak, tolong ibu sirah kain. Kakak ada kerja lah ibu, nantilah. Adik, tolong ibu kemas rumah. Tapi adik ada kelas ni ibu. Kelas apa macam tu? Asyik tengok laptop je. Kenapa aku rasa semakin hari semakin jauh aku dengan anak-anak. Aku rasa rindu dengan anak-anak aku. Ke dia orang tak faham aku? Ke aku yang terlalu sibuk sampai tak ada masa dengan mereka? Kaunseling keluarga?
Kakak. Ya. Petang ni ibu ada buat temu janji dengan kaunselor untuk sesi kaunseling keluarga. Ibu harap anak-anak ibu dapat luangkan masa dengan ibu petang ni. Besar harapan ibu untuk perbaiki balik hubungan antara kita. Baik Bu, insya-Allah. Kakak, buat apa kaunseling perlu ke? Kakak pun tak tahu sebab ibu tak ada bagi tahu apa-apa. Tak apalah dik, kita ikut je cakap ibu kali ni. Mungkin ada sebab ibu buat macam tu. Taklah kita sambung belajar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ni Puan Nurul yang buat temu janji dengan saya tu ke? Ya Puan. Okey. Puan Nurul dan anak-anak selesa ke dengan keadaan sekarang? Alhamdulillah selesa. Maaf bertanya, jelas tak suara saya? Maaf, sebab kita terpaksa adakan sesi kaunseling keluarga ni secara atas talian memandangkan situasi pandemik COVID-19 yang menyukarkan kita untuk bersemuka. Jelas Puan, tak mengapa. Kami juga faham dengan situasi sekarang. Kita ni perlu sentiasa berjaga-jaga. Baiklah, kalau begitu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Puan Huda. Boleh saya minta anak-anak Puan untuk perkenalkan diri? Boleh Puan. Nama saya Ainul dan ini adik saya Aini. Apa khabar Puan Nurul dan anak-anak? Alhamdulillah, kami sehat. Puan dan anak-anak dah makan? Alhamdulillah, sudah. Alhamdulillah. Puan dan keluarga tinggal di mana? Kami tinggal di Lumun, Terengganu. Lah, ya ke? Rumah mak mertua saya di situ juga. Saya juga sering pulang ke sana pada hujung minggu. Oh, kalau macam tu, bolehlah kita berjumpa kalau Puan pulang ke sini. InsyaAllah. Cantik anak-anak Puan. Anak-anak Puan ni umur berapa? Ainul berumur 23 tahun. Aini berumur 21 tahun. Ainul masih belajar ke? Belajar di mana tu? Ya Puan, saya belajar di Uniza, pelajar tahun akhir. Yang adik pula macam mana? Maaflah Puan, adik saya ni pemalu orangnya. Dia pun belajar di Uniza, tapi belajar termasuk terbaru. Oh, baiklah. Jika kita mulakan sekarang sesi kaunseling keluarga kita pada hari ini, boleh? Boleh Puan. Sebelum tu saya nak tanya, Puan dan anak-anak pernah hadir ke sesi kaunseling sebelum ni? Tak pernah Puan. Ini kali pertama kami hadir. Okey, sebelum kita mulakan sesi, saya akan terangkan sedikit mengenai sesi kaunseling. Dalam sesi kaunseling ini, Puan dan anak-anak boleh menceritakan segala masalah dan tidak perlu risau kerana kami memegang etika kerahsiaan, melainkan kes-kes yang terpaksa kami bongkarkan dengan persetujuan Puan dan anak-anak. Di sini, Puan dan anak-anak tidak perlu berasa malu dan segan serta dibenarkan untuk meluahkan segala apa yang ingin diluahkan. Saya akan membantu Puan dan anak-anak ikut sedaya upaya saya. InsyaAllah, saya sudi mendengar apa yang ingin diceritakan. Faham, Puan. Izinkan saya untuk merekod perbualan sepanjang sesi kaunseling kita. Boleh? Boleh Puan. Sebelum tu, saya nak minta izin Puan Nurul terlebih dahulu menceritakan masalah yang dihadapi. Kemudian kita teruskan dengan anak-anak Puan Nurul. Sebenarnya Puan, kami ni ada masalah yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan menyebabkan hubungan kami ni semakin hari semakin renggang. Saya ni seorang ibu tunggal dan bekerja sebagai akaunten. Saya ni selalu keluar awal pagi dan pulang lewat petang. Jadi memandangkan anak-anak saya ni sudah dewasa, saya anggap anak-anak saya ni dapat membantu saya untuk buat kerja rumah. Saya ni dah lah penat pulang kerja. Saya ingin suasana yang bersih dan tenang untuk melepaskan penat lelah saya seharian bekerja. Ya, saya tahu anak-anak saya ni masih belajar. Tapi dalam masa yang sama,
saya harap anak saya ni faham juga saya dan situasi saya ni untuk mencari rezeki untuk besarkan mereka. Saya tak minta banyak, cuma nak minta anak-anak saya ni untuk tolong kemaskan rumah aja. Oh, begitu. Ada apa-apa lagi ke Puan? Sebelum saya teruskan kepada anak-anak Puan. Mungkin itu saja dulu cerita saya. Baik Puan, berdasarkan apa yang Puan ceritakan, apa yang saya dapat simpulkan ialah Puan mempunyai dua tanggungjawab yang besar, iaitu sebagai seorang ibu dan seorang pekerja. Betul ke Puan? Ya, betul Puan. Okey, kalau macam tu saya teruskan dengan Ainur pula. Okey Ainur, boleh ceritakan apa masalah yang dihadapi? Masalah saya tak besar pun Puan. Cuma saya diibaratkan sebagai orang tengah di antara ibu dan adik saya. Kadang-kadang ibu mengadu pada saya tentang masalah adik yang tidak membantunya membuat kerja rumah. Dan adik pula selalu meminta pandangan dan nasihat daripada saya. Kadang-kadang saya juga tak sempat untuk meluangkan masa bersama mereka. Saya juga banyak tugasan memandangkan saya ini pelajar di tahun akhir. Oh, okey. Ainur ada apa-apa lagi yang nak ditambah? Tak ada, mungkin itu saja. Okey, apa yang dapat saya simpulkan daripada cerita Ainur adalah berkenaan kengkangan masa yang dihadapi oleh Ainur dalam menyelesaikan masalah keluarga dan pembelajaran. Betul? Ya betul Puan. Baiklah, kalau macam tu kita teruskan sesi ini kepada Aini. Boleh? Tidak mengapa adik. Adik cerita saja apa masalah yang adik hadapi. Macam ni Puan. Saya baru saja masuk ke alam universiti. Saya tidak mempunyai pengalaman dengan situasi pembelajaran online ni. Jadi sebelum ni saya hanya belajar secara bersemuka je. Jadi saya tak dapat nak biasakan diri saya dengan norma baharu ni. Saya tak pandai nak menguruskan masa belajar dan membuat kerja rumah. Kalau saya buat kerja rumah, saya tak dapat nak fokus dalam pembelajaran online ni. Kalau saya mengikuti sesi pembelajaran online ni, saya pula tak dapat nak buat kerja rumah. Dan akhir sekali, saya keliru sehinggakan saya tak dapat nak buat kesemuanya. Maksudnya Aini tak dapat menguruskan masa antara belajar dan menolong ibu di rumah dengan baik je? Ya Puan. Kadang-kadang saya terfikir hendak berhenti belajar untuk menolong ibu saya kat rumah. Jangan begitu Aini. Awak hendak berhenti belajar hanya kerana ingin menolong ibu di rumah? Okey, cuba awak fikir. Kalau awak berhenti belajar, keadaan awak pada masa hadapan macam mana? Aini, awak kena fikir dahulu apa keburukan dan kebaikan di setiap keputusan yang Aini buat. Aini tak boleh mandai-mandai memilih jalan penyelesaian tanpa memikirkan dahulu akibatnya. Aini kena menyelesaikan masalah ini dengan baik dan sama rata serta tidak boleh membuat keputusan terburu-buru. Sebab ini melibatkan masa hadapan Aini sendiri. Aini fikir elok-elok. InsyaAllah akan ada jalan penyelesaiannya. Baik Puan, saya akan cuba. Sebelum saya meneruskan fasa seterusnya, Aini ada apa-apa lagi yang ingin tambah? Tak ada Puan, setakat itu sahaja. Dalam sesi konseling kita pada hari ini, dapat saya simpulkan masalah yang Puan dan anak-anak Puan hadapi adalah masalah pengurusan masa seorang ibu, seorang pekerja, seorang anak dan juga seorang pelajar, di samping masalah tanggungjawab masing-masing.
Dari permulaan sesi tadi, saya ingin bertanya pendapat puan dan anak-anak tentang apa persepsi terhadap satu sama lain. Saya rasa hubungan saya dengan anak-anak semakin renggang walaupun tinggal dalam satu rumah. Kalau macam tu, puan rasa apa yang patut puan lakukan untuk mengeratkan kembali hubungan puan dengan anak-anak? Saya rasa saya perlu memahami keadaan anak-anak dan saya perlu lebih bijak membahagikan masa bekerja dan masa dengan anak-anak. Baik puan. Kemudian apa pula persepsi Ainul terhadap keluarga dan apa yang patut Ainul lakukan? Saya juga perasan hubungan kekeluargaan antara kami semakin renggang. Saya juga kurang meluangkan masa mendengar luahan adik saya. Bagi saya, untuk mengeratkan kembali hubungan kami, saya harus berikan masa untuk diri saya dan juga keluarga. Bagus Ainul. Bagaimana pula dengan Aini? Saya perasan banyak masalah yang wujud berpunca daripada diri saya sendiri. Namun saya libatkan orang lain juga dalam masalah ni. Jadi saya rasa saya perlu bijak dalam menguruskan masa dan memahami tanggungjawab saya sebagai seorang pelajar dan seorang anak. Jadi saya bertekad untuk berubah demi diri saya dan keluarga. Bagus Aini. Nampaknya awak dapat menilai sendiri untuk menyelesaikan masalah awak. Saya rasa kita sudah sampai ke penghujung sesi. Boleh saya tahu sama ada puan dan anak-anak ingin meneruskan sesi atau cukup sampai di sini? Saya rasa hari ini sudah jelas dan banyak membantu saya dan anak-anak. Okey. Baik puan. Dari apa yang saya nilai, puan dan anak-anak dapat memahami penyebab utama munculnya permasalahan tersebut. Puan dan anak-anak dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan saya rasa puan dan anak-anak tidak perlu untuk meneruskan sesi. Tapi jika perlu untuk meneruskan sesi, saya sudi untuk meluangkan masa bersama puan, Ainul dan Aini. Okey, baik puan. Jika kami ingin meneruskan sesi selepas ini, kami akan maklumkan kepada puan. Boleh, tiada masalah. Saya harap hubungan puan dan anak-anak kembali pulih dan dapat menyelesaikan sebarang masalah yang ada dengan baik. Saya juga berharap begitu. Terima kasih puan. Terima kasih banyak-banyak puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Ya, terima kasih puan. Sesi kaunseling ni sangat membantu saya. Sama-sama. Cukup sekadar itu saja. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hai. Adik nak pergi mana tu? Adik nak pergi kedai kejap. Nak buat apa? Ibu suruh beli barang dapur tadi. Oh ya ke? Tak apa ke adik pergi Tak apa sorang-sorang? je. Oh, akak nak tanya apa perasaan adik lepas sesi kaunseling tadi? Oh, Alhamdulillah adik rasa lega sangat-sangat. Adik boleh sedar apa kesalahan adik. Adik boleh nilai diri adik. Tak apa, adik jangan risau. Setiap orang ada kesalahan masing-masing. Terima kasih kakak. Sama-sama. Buat apa tu? Oh, nak pergi kedai. Okey. Ibu nak minta maaf. Sepatutnya ibu faham. Perlu fahamlah anak-anak ibu. Sekarang ni kan tengah belajar online. Ibu tak patutlah suruh buat kerja rumah waktu kelas online. InsyaAllah ibu akan suruh anak-anak ibu bantu ibu buat kerja rumah waktu selain daripada kelas. Ibu minta maaf ya. Tak apa, tak ada masalah. Jom pergi kedai sama-sama. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akliha binti Mustafa, nombor metrik 046490. Hari ini saya akan menyambut pembintangan terapi keluarga strategik tahap yang ketiga.
di mana tahap yang ketiga itu ialah membuat keputusan dan pelaksanaan. Keputusan itu dibuat setelah klien dan kaunselor memahami permasalahan yang wujud di kalangan ahli keluarga di dalam sesi tersebut. Maka terbentuklah satu matlamat yang jelas, iaitu antara kaunselor dan klien bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dua perkara yang perlu dipersetujui di dalam menentukan matlamat yang jelas, iaitu perkara yang pertama ialah tahap membentuk matlamat dan strategi mencapai matlamat. Perkara ini sangat penting bagi melihat proses yang berlaku. Perkara ini sangat penting bagi melihat proses yang berlaku dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, tahap pelaksanaan. Di sini, kaunselor berusaha menurunkan kerisauan terhadap klien mengenai masalah yang dihadapi. Seterusnya, kaunselor menggunakan pendekatan yang sesuai bagi masalah yang dihadapi oleh klien, contohnya menumpukan kesedaran klien dari segi fizikal, mental dan rohani. Tahap yang keempat ialah tahap penamatan, di mana tahap ini kaunselor dan klien sudah mempunyai satu matlamat yang jelas bagi menyelesaikan masalah mereka. Maka sesi ini bolehlah diberhentikan. Dalam sesi ini, kaunselor akan membuat rumusan keseluruhan, dan juga di dalam sesi ini, kaunselor perlulah menangani isu kebergantungan antara klien terhadap kaunselor jika ada. Sebelum saya membuat kesimpulan, saya ingin menerangkan tentang kekuatan dan kelebihan terapi keluarga strategi. Terapi ini bersifat fleksibel di mana ia dapat bekerja dengan pelbagai klien dalam keluarga. Seterusnya, ia fokus kepada inovasi dan kreativiti. Dan yang terakhir, ahli terapi dapat membentuk strategi yang sesuai dengan masalah yang dibentangkan. Terapi ini boleh digunakan untuk semua peringkat umur atau kelas ekonomi yang datang dengan pelbagai ragam masalah. Kesimpulan, terapi keluarga strategi iaitu ia membantu klien dalam melalui atau melintasi krisis ke peringkat seterusnya dalam kitaran kehidupan. Ia menekankan tentang perbezaan di antara kenapasti masalah dalam terapi dengan mencipta satu masalah dengan mencirikan seseorang individu atau keluarga dengan cara yang tertentu. Intervensi biasanya dalam bentuk arahan-arahan yang meminta ahli keluarga melakukan sesuatu sama ada di dalam sesi atau di luar sesi. Pendekatan teori ini lebih kepada proses daripada isi, iaitu cara seseorang itu menyelesaikan masalah tersebut. Kaedah yang digunakan untuk melakukan perubahan. Ia menekankan kepada memecahkan kitaran interaksi, iaitu interaksi yang kurang baik kepada interaksi yang lebih baik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.